Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okey, untuk yang terakhir, untuk bab 12. Okey, so kita tengok tajuk dia. Okey. The most appropriate measure for the center of tendency. Okey, so jadi pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Okey, jadi kita nak pilih yang mana yang sesuai. Jadi sebelum ni kita kena tengok dululah measure of center of tendency ada apa? Ada apa? Kita ada mode, median dengan mean. Okey. So kita nak tengok adakah tiga-tiga ni sesuai untuk pemilihan untuk setiap situasi lah. Kita tengok lah. Kena faham dulu apa maksudnya. Okey, means is chosen as a measure of the center tendency because it involves the entry data. Okay, so mean akan dipilih sebagai untuk pengukuran kecenderungan memusat. Okay, kerana dia melibatkan semua data ataupun keseluruhan data. Okay, so when there is an extreme value, apabila terdapatnya nilai yang ekstrim, Cik Ujah cakap nilai ekstrim tu apa? Nilai yang paling kecil ataupun nilai yang paling besar yang menjauhi daripada data-data tu. Okey, tak apa. Kita tengok contohnya. The means cannot give an accurate interpretation of the data because the extreme value affect the mean. Jadi maksudnya mean ni akan bila ada nilai ekstrim, dia akan memberi kesan kepada mean. Okey. So tu yang kata mean tu tak berapa sesuai kalau ada ekstrim data. Okey. So tengok median pula. Median is an appropriate measure of the center tendency to use when there is an extreme value because the median is not influenced by the extreme. Tapi terbalik pula. Median ni kalau ada extreme value, dia tak memberi kesan kepada median. Okay, it is value at the midpoint of, dia kena sebabnya dia ada data yang di tengah tu. Kita tengok mode pula. Mode ni ialah appropriate measure for the center tendency when the set of data involve the non-numeral. Okay, so jadi mode ni paling sesuai digunakan untuk data kategori, contohnya favorite ataupun popular item. Okay, tak apa, nanti kita tengok balik. Dan kamu kena ingat, mean tak sesuai kalau ada extreme data, median tak kisah sebab dia tak beri efek, mode pun dia tak kisah sangat. Tapi mode ni dia lebih untuk kategori apa. Nanti kita tengok contoh. Okay, ni contoh dia. Okay, example lah, contoh tak apalah. Determine the types of measure central tendencies that is suitable for the situation below. Tengok ni ialah apa, namanya ialah plot batang dengan daun. Kamu dah belajar waktu form 1. Okay, so the stem and the leaf plot. Okay, so dia berkaitan dengan berat, weight tu berat bagi 10 balang plastik. Okay, jadi kalau kat sini dia tak ada yang ekstrim kan, kosong, tak ada nombor ekstrim. Kalau nombor ekstrim contohnya kalau daripada data ni ada 15 kat sini, ni panggil ekstrim. Bila ada ekstrim, mean tak sesuai. Okay, mean sesuai untuk melibatkan semua data. Jadi ni okey lah, mean dipilih. Mean because there is no extreme value on the set. Okay, so jadi yang seterusnya ialah piktograf. Ni namanya piktograf. Piktograf ni berkaitan dengan perisa aiskrim. Okay, ada coklat, pandan, yam dengan strawberry. So jadi ini melibatkan kategori. Bila melibatkan kategori, dia sesuai mode. Kamu tengok balik mode, dia kata apa? Mode is suitable like kategori data. So tu yang cikgu cakap mode tu. So kategori data perisa ni, jadi kita ambil mode. Okay, kalau sini pula the line graph on the
The line graph on the right show the production of the palm oil in factory for the 5 months. Okey, ni berkaitan dengan 5 bulan pengeluaran minyak kelapa sawit. Okey, so kat sini tak ada extreme data. Jom pun tak jauh mana extreme data. Contohnya kalau ada data kat sini 10, tarik tu bawah, ni panggil extreme data. So dia tak ada extreme data, jadi kita sesuai, kita panggil, kira dia lah mean lah. Okey, so contoh seterusnya, yang ni pula berkaitan dengan penggunaan internet. Sejam ada berapa orang untuk kelas 2 melo ni lah. So jadi tak ada extreme data kan. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Contohnya kalau kat sini ada 17 jam sehari, 17 jam sehari, ada seorang manusia pelik belajar tu. Jadi ni extreme data. Bila extreme data, mean tak sesuai. So kat sini yang kita pilih ialah mean, because sebab dia nak justification kan. So dia tak ada lah nilai ekstrim, dia mean lebih sesuai. Kita tengok nombor 6. Okey, nombor 6 ni ialah plot titik. Okey, kalau kita tengok kat sini ada nombor pelik kat sini kan. Bukan pelik lah, jauh pada yang lain. So ni ada extreme data. So extreme data mean tak sesuai. Kalau ada extreme data, median sesuai. Sebab tu kita pilih median. Okay. So ni ada kategori. Kategori mestilah mode. Tak ada fikir panjang-panjang. Okay, yang ketujuh, the bar chart on the right show the time taken in hour for the some student to do revision in a day. Okay, dia menunjukkan revision, dia tak ada, ada ni pelik tinggi lebih ni kan. So ada extreme. Bila extreme ada, kita tak pakai mean, kita pakai median, because there is an extreme value. Okay, kita tengok contoh. Mode, mean and median from data representation. Okey, jadi maksudnya mode, mean dan median daripada perwakilan data. Okay, kita tengok contoh dekat sini. The bar chart show the number of tourists to the resort island. Okey, ni bilangan-bilangan pelancong yang pergi kepada 4 buah pulau. So jadi kita nak pakai apa? Extreme data tak ada. So disebabkan kategori, kita pakai mode. Ingat kalau kategori mode. Okay, yang ni kat sini apa? Pictograph kan. Lepas tu tak ada lebih terkurang apa semua. Jadi tak ada lah mode. Mode adalah kegerapan yang paling tinggi. Jadi no mode. Kenapa duk mode ni? Sebab soalan ni kata determine the mode. The mode dia, so kena pasti tentukan mode bagi data berikut. Okay, bukan mode tak ada perasaan tu. Bukan mode tu. Ni masih lagi mode juga. Okay, kita tengok ni. The pie chart show the how student go to school. Dia berkaitan dengan mode. Kat sini kita boleh tengok yang kegerapan paling tinggi kan. Jadi yang paling banyak ni hijau ni. Jadi bus lah. Mode is bus. Okay, kalau yang dia bagi jadual, profit ni peratus-peratus, mode dia yang mana? Yang paling banyak 130. Jadi mode dia ialah woman accessory. Mode is woman accessory. Okay, kita tengok the bar chart on the right shown commission earned by a group of women at the restaurant in a week. Okey, dia cakap berkaitan dengan komisen yang diterima di sebuah restoran dalam seminggu. Okey, dia so kena tentukan mean, median dengan mode bagi setiap minggu ni lah. Okey, yang B dia kata apa? Determine the number of worker who receive less or equal than RM32 compare the total value in fraction form. Dia nak tahu berapa orang yang gaji komisen yang diterima dia kurang atau sama dengan RM32. Okay, kita buat A dulu. Okay, A dia nak median. Median panjang cerita. Mean pun panjang cerita, mode panjang, mean dengan median panjang cerita. Kita buat mode dulu. Okey, mode kita
kekerapan paling tinggi. Hak mana paling tinggi? Ni. So mod kita ialah RM 32. Okey, kita buat min. So macam mana nak buat? Kita dah belajar itu yang ada kekerapan, namanya group data terkumpul. Jadi kita baca dululah. RM30 4 orang, 31 ada 5, tak 5 betul. So sini ada 9, ni ada 7, ni 4, 1. Okey, so jadi 4 darat dengan RM30. Kat sini kamu tak mau tulis RM lagi pun tak apa. Last sekali jawapan kena gubur RM. So okey, lepas tu 5 RM31, 9 RM32, lepas tu 7 RM33, 4 RM34 dan 1 RM35. So jumlah tadi ada berapa orang? Okey, kamu kena jumlahkan 4 campur 5 campur 9 campur 7 campur 4 1. 1 5 ni 10 ada 30 semuanya. Okey, 30 ni ambil daripada 4 campur 5 campur 9 campur 7 campur 4 campur 1. So bila tekan kalkulator dapat 965 dengan 30. Jadi min kamu dapat RM RM32.17. 965 ni bagi 30, dapatlah nilai ni. Okey, itu min. Kita nak median. Okey, ni min ni masih lagi soalan A. Okey, so median data kamu genap kan, 30 ni kan. Okey, kalau 30 macam mana kalau genap? Macam mana nak buat? Okey, data ni N bagi 2, lepas tu lagi N bagi 2 tambah 1 kan. Kena cari dia punya purata. So N bagi 2 maksudnya kat sini N bagi 2 sama dengan 30 bagi 2, maksudnya data ke 15. N bagi 2 tambah 1 maksudnya 30 per 2 tambah 1. 30 bagi 2 15 campur 1 16. Jadi maksudnya data ke 15 tambah 16 bagi 2. Okey, kita tengok. Okey, kalau yang ni data pertama hingga ke 4. Lepas nombor 4 nombor 5. Okey, 4 campur 5 dapat 9. Okey, lepas nombor 9 nombor 10. Ni untuk yang pink lah. Okey, lepas 9 nombor 10. Yang ujung ni 9 campur 9 18. Okey, kalau sini lepas 18 ni 19. Okey, 18 campur 7 26. Okey, next yang kukuh. Lepas 26 maksudnya ialah salah kira kot. 18 campur 7 25. Okey, so 25. Lepas nombor 25 26. Okey, 25 campur 4 29. Lepas 29 30. Ni pun satu je kan, jadi kita tak buatlah 30 dash berapa, sebab dia sampai 30. So data kita tadi kita dapat data ke 15 dengan 16. 15 dalam kawasan 10 dengan 18, jadi dapat 9. Jadi dua-dua dapat 9. Data ke 15 pun 9, data ke 16 pun 9 bagi 2. Dapatlah dapat apa? Oops, salah ni. Data ke 9 kita ambil frekuensi tu buat apa? Okey. Okey, data ke 15 dengan 16 dalam kawasan RM RM32 So jadi ambil 32 sama dengan 32. So tetap juga RM 32 untuk median.
Okey, siap dah untuk median. Jadi sekarang kita nak buat untuk soalan B. Cari commission yang gaji dia kurang, commission dia kurang, kurang atau sama dengan 32. Ni maksudnya 32 kan, jadi termasuk. Jadi 9 campur 5 campur 4, jadi dapatlah 18. Kita ada 4 campur 5 campur 9 bahagi data kita, pelajar kita ada pekerja kita ada 30. Jadi 18 bagi 30, betul 18 ni? Betul. Dengan dapatlah 3/5. Dia nak dalam bentuk pecahan, tu yang kita tulis macam tu. Dia 18 orang daripada 32 orang. So selesai, dapatlah 3/5. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, the table, mungkin contoh, the table show the number of spelling error yang diperbuat oleh 2 orang pelajar amanah, 2 amanah. Kesilapan itu dia dalam bahasa Melayu. Kalau tak ada kesilapan ada sorak. Kesilapan satu perkataan 8, macam itulah. So kesilapan 2 perkataan tak tahu berapa orang. Okay. So jadi pelajar amanah ni kita tak tahu berapa orang kan semuanya. Kalau kita nak tahu berapa orang pelajar 2 amanah, kita campur 4 campur 8 campur 8 campur 6 campur 5 campur 4. Okay, soalan pertama, dia nak min dia terbagi 24 tapi dia nak X. Okey, min macam mana? Kita tulis dulu min 2.4 yang dia bagi. Macam mana kita nak cari min? Kita kena darab satu-satu kan. 0 darab dengan 4 tambah 1 kali dengan 8 tambah 2 kali dengan X, jadi 2X lah. Okey, tambah 3 kali 6 tambah, okey, 4 kali dengan 5 tambah tu 5 kali dengan 4. Okey, tak boleh tambah lah sebab sampai penghujung sampai 5. Bagi dengan 4 campur 8 campur X campur 6 campur 5 campur 4. Ni cari min ni kamu kena ingat saya sampai SPM ni. Main-main markah 3. Okey, so jadi min kita 2.4. Kira ni dapatnya berapa? Okey, so dapatlah 2 ni. Selesai, dapatlah 2X tambah dengan 66. Bawah ni bila kita jumlah dapat 27 tambah X. Okey, bila sampai situasi ni kamu nak cari X kan. Okey, ni hak bawah ni kita naik atas jadi darab 2.4. Okey, ni naik atas jadi darab, kita kena buang kurungan sebab dia 2 sebutan. Okey, sama dengan 2X tambah 66. Okey, rasa mendarat masuk 2.4 kali 7 27, 2.4 kali 27. Okey, dapat berapa? Okey, 2.4 kali 27 dapat 66.8 tambah 2.4 kali X 2.4X. Okey, yang ni kita bawa mana ni? Tolak 2X sama dengan 60. Okey, kita selesaikan X ni 66.8 dah upik ke sana. Jadi ni kita selesai dapat 0.4X sama dengan 66 tolak 66.8. Kenapa tolak? Sebab ni positif, pergi sana ni negatif. Okey, 0.4X sama dengan, okey, cikgu salah kira tadi. Sebenarnya ni ialah 64. So kita betulkan 64. 66 tolak 64.8 dia dapat 1.2. Dx sama dengan 1.2 bagi 0.4 dapat X tu adalah 3. Siaplah X ke 3. Kita baru jawab soalan A. So kita kena try buat soalan B pula. B ni adalah median. Macam mana nak buat? Median dia habaq dah 3. Dia suruh cari nilai maksimum X.
Okey, macam mana nak buat? Okey, cikgu crop cikgu punya jadual. Okey, tadi dia bagi median dia 3. Okey, median nak buat soalan B. Median sama dengan 3. Okey, macam mana nak buat? Okey, ni kekerapan kan. Di data pertama. Okey, data pertama hingga ke-4. Okey, 8 nombor 4, nombor 5. 4 campur 8, 12. Okey, cikgu buat sedikit pembetulan lah. Okey, so jadi macam ni. Okey, so jadi macam ni. Kosong ada 4 kali. 1 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 4. Ni 8. Okey, 2 tak tahu lagi. 3 ada 6. 3, 3, 3, 3, 3, 6. So 4 ada 5. 5 ada 4. Okey, maksud macam ni. So 2 ni kita tak tahu berapa. Okey, so jadi median dia adalah 3 ni. So jadi kita tak tahu nak buat macam mana. Macam mana nak buat? Okey, kalau kita campur ni 6, 5. Ni kita dah ada 15. 4 dengan 8 ni dah 12. Okey, so jadi apa yang patut dibuat ialah nilai dia nak tahu ni. X ni 2 ni. 2 ni ada berapa? Abad X saja. Okey, so jadi cara dia kita nak buat macam ni. Kita buat 4 campur 8 campur X. Okey, campur belah ni sama dengan 6 campur 5 campur 4. 6 campur 5 4. Okey, so kenapa kita buat 6? 6 campur 5 campur 4. Okey, median kita dia habaq tadi 3. Bila 3, kita jangan ambil sini 6. Sebab dia median kita 3. Jadi kita ambil kat sini 5. Okey, kita selesaikan. 4 campur 4, 4 campur 8, 12. Okey, ni 5 campur 5 campur 4 jadi berapa? 5 campur 5, 5 campur 5 campur 4 jadi 14. Okey, X sama dengan 14 plus 12. X sama dengan 2. Okey, so nilai maksimum bagi X bilangan dia 2 lah. Sebab ni kosong ada 4. Tu kita tulis 4. Ni bila kita dapat X ni 2, maksudnya bilangan X, bilangan terbesar bagi X dia 2, tak ada lebih. Nilai terbesar bagi X Okey, kita buat C. Sekiranya mod tu ialah 2. Okey, mod dia kekerapan paling tinggi ialah 2. Tentukan minimum possible bagi X. Okey, kita nak tahu nilai X ni berapa. Okey, kamu tengok kekerapan paling tinggi sekarang ialah 8. Okey, kalau 8. Kalau 8 ni mod dia 1 lah. Tapi dia dapat mod dia 2. Maksudnya nilai X ni mesti lebih pada 8. Jadi kekerapannya start dengan 9. Okey. So kalau kamu dia 4. Kata bukan 9. Kata kamu X ni kamu 4. Mod kamu ialah 1. Bukan mod kata mod kita ialah 2. Sebabnya kekerapan paling tinggi ialah 8. 8 di mod kita 1. Kalau sini 4, dia tak boleh lagi. Dia kena lebih pada 8. Barulah mod kita jadi 2. So kalau kita mod kita 9 sini. Okey, yang paling tinggi adalah 9. Jadi mod kita 2. Jadi minimum dia adalah 9. So the answer is soalan C. Minimum X is ialah pula dah is 9. Okey, kita sekarang dapat tengok berkaitan data-data ni kita boleh guna untuk meramalkan nak pilih pemain. Okey, contohnya Encik Rahman would like to choose
Cik Rahman ni nak pilih seorang school representative untuk game bowling untuk zone level. Okey, dia antara nak pilih antara Ramesh dengan Khairil. Sebabnya antara dua ni kau hebat lah kot. Okey, who has shortlisted in this selection. Jadi dia pun nak kena pilih lah antara Ramesh dengan Khairil. Okey, jadi apa yang patut? It must find exercise period. Tak sebut payah tapi to the selection. Okey, terdapat 5 latihan yang untuk pemilihan. Ramesh ni skor dia yang ni. Khairil pula skor dia yang ni. Okey, which player will be select. Okey, daripada data ni kita boleh tahu kita nak pilih siapa. Okey, so jadi macam mana nak buat? Jadi langkah pertama kita kena carilah min untuk Ramesh dulu. Okay, kita cari min Ramesh. 116 tambah 78 tambah 200 tambah 207 tambah 209 bagi berapa kali? Ada 5 data. So dapat 170. Kalau min Khairil pula, okay, 240 tambah 240 tambah 75 tambah 220 tambah 75 bagi dengan 5 juga. So dapat dia tetap juga 170. Bila min sama, kita tak boleh nak buat pilihan lagi. Kita try dengan yang lain. Okay, so apa yang kita nak buat pula? Okay, so yang lebih sesuai kita pakai range. Range maksudnya julat. Nilai yang tertinggi tolak yang terendah. So kalau kita tengok macam ni, range Ramesh berapa? Nilai yang paling tinggi dia 209, paling rendah dia 106. Jadi 209 tolak 116, dapat dia 93. Kalau range Khairil berapa? Hak paling tinggi, aku dia tinggi ni full. Ni 240, paling rendah dia adalah 75. So jadi range dia dapat 165. Bila range terlalu tinggi ni payah lah. Sebab markah dia kamu tengok 240, 75, 220. Ada dua tak ni. Jadi tak konsisten. Kalau macam Ramesh ni, dia lebih okey lah. 200, 116, 118. Ni 75 ada 2. Dari situ pun kita boleh tahu. So jadi kita akan pilih siapa. Okay, bila Ramesh ni julat dia lebih rendah, Ramesh lah dipilih. Ya Allah, tulisan ni Ramesh lah dipilih. Kerana julat dia rendah dan skor dia pun macam lebih konsisten. Okey, itulah penggunaan statistik untuk membuat kesimpulan. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you.